Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, kita boleh bermula sekarang. Tapi malam ni kita membawa satu cerita yang bukan sedih sebenarnya, tetapi ramai yang kena masalah ni, cuma tak dibicarakan secara luas. Hari ini kita nak ceritakan pada mereka 7 cara, dan mungkin saya bagi sedikit bonus untuk anda yang tulis kat situ siapa yang rasa-rasa mungkin you tak mau cerita pun, tapi anggapkanlah ini sebagai satu platform di mana saya menjadi sedikit orang kata pemacu ataupun pemicu you supaya dapat bersemangat, supaya diberi peluang, sebab ramai sangat yang tertinggal di sana. Kalau nak jumpa doktor kadang-kadang 3 bulan baru boleh kan, zaman sekarang ni tak cukup doktor, terutama sekali bahagian mental. Nombor 2, kadang-kadang belum lagi bermasalah mental tapi awal-awal lagi dah nak kena dibicarakan dengan doktor ataupun pakar-pakar supaya dia tidak menjadi lebih serius. Sebab tu saya tulis perkataan tu, kadang-kadang anda yang dah putus asa terutama sekali atau hampir putus asa sehingga kan membawa kepada kemurungan. Jadi topik pada malam ni lebih kepada depression. Sebab depression sudah kalau didiagnoskan itu dah dikirakan satu penyakit, ya. Sama juga dengan penyakit diabetes, sama juga dengan penyakit high blood pressure. Jangan disalah tafsirkan disebabkan dia mental, dia lain. Tak, dia sama juga. Penyakit adalah penyakit. Dia tidak boleh membawa you berfungsi seperti biasa lagi dah. Maksudnya tak normal. Sama juga kalau diabetes yang kena potong kaki, jalan tak normal kan. Kalau kena high blood pressure, terhuyung hayang kepala, betul. Kalau kena psoriasis, lagi tak boleh pakai baju semua, betul. Kalau IBD, irritable bowel syndrome, sikit-sikit ke toilet, sikit-sikit ke toilet, betul. Lepas tu ada irritable pun sensitif juga. Masalah tak boleh tidur, masalah GERD, masalah kembung kan. Jadi kanser tak mau cerita lagi tu. Jadi semua ni akan membawa kepada hampir, kalau boleh jangan sampai putus asa, sebab Tuhan memang tak suka kita putus asa. Tetapi sebagai manusia yang lemah, apabila diduga ada kalanya you lelah atau tak, you letih sampai you give up. Ada tak? Kan terkadang-kadang tu terlupa, sebab kita ni manusia yang lemah yang perlukan, kalau boleh saya bantu juga. So ramai yang kat sana yang cuba nak dapatkan saya punya time untuk buat counselling dan sebagainya. Saya tak mampu buat, sebab kalau lebih daripada seorang dua pun saya dah jadi penat. Sebab masalah ni perlukan fokus, konsentrasi. So boleh tak you ambil saya punya lecture ni ataupun setiap malam you dengar dengan saya ni, ambil sedikit sebanyak sebagai bantuan sebelum you kena pergi jumpa doktor. Boleh-boleh? Kecuali kalau saya bagi 9 daripada gejala ni, kalau you ada 5 daripadanya, you tak boleh bergantungan kepada lecture saya macam ni sahaja. Faham? Okey, contoh nombor 1, kalau you dah mood you dah lari habis, maksudnya anak pinak you ataupun suami atau isteri. Kenapa saya kata suami dulu, kenapa macam perempuan kena dulu? Memang terdapat kajian mengatakan perempuan lebih sedikit dari sudut depression atau nak putus asa ni, nak give up ni, atau emotional ni, perempuan lebih. Memang fitrah Tuhan jadi macam tu pun. Ini bukan nak bergaduh siapa betul siapa salah, memang pun. Sebab tu wanita dia lebih senang ekspresi. Sepatutnya bila dia express, dia meluahkan curahan hati lebih, dia sepatutnya tidak sampai peringkat kemurungan. Tetapi terbukti nyata mereka juga masih lagi, ataupun cuma mungkin nampak lebih. Tetapi lelaki yang menyimpan, faham tak, simpan, dia tutup, dia nak tunjuk macho kadang-kadang, dan kita orang kata dari kecil-kecil lagi dah diajar jangan menangis, jangan tunjuk manja dan sebagainya, maka kadang-kadang terbawa-bawa, padahal dia makan dalam juga. So lelaki pun sama sebenarnya. So 20% daripada kita, ini dia statistik, 1/5 daripada kita sebenarnya ada masalah, sampai kalau salah bulan sampai depression. So jangan sampai peringkat depression. Okey, saya ulang, 1/5. Jadi ramailah semacam orang diabetes juga. Diabetes pun lebih kurang 10-20% juga kan, diabetes, high blood. Jadi campur pula you ada depression. Lepas tu depression ni kadang-kadang dia ada kaitan dengan anxiety pun. Dia kadang-kadang boleh bersamaan, berganding bahu dengan anxiety. Anxiety tu apa? Resah, gelisah. Saya ada banyak juga kes-kes yang bila saya buat counselling tu,
dia amat nak bergantungan dengan saya. Memang orang yang depressed ni, orang yang anxious ni, gersah gelisah ataupun yang rasa murung, sedih dan sebagainya, mereka memerlukan seseorang. Kalau boleh kita dengar sampai 2 jam 3 jam tu lagi dia orang suka. Tapi mana ada orang yang boleh duduk, doktor pakar mana pun tak akan duduk dengan you sampai 4-5 jam. Kalau boleh pun sekali 2 je. Yang lain tu mungkin setengah jam. Kalau tidak nanti dia tak boleh tengok pesakit lain, betul tak? Jadi anda lah sebenarnya akan jadi doktor sendiri dalam proses mencari jalan ataupun bantu cara macam mana menyelesaikan masalah ni. Okey, saya ulang tadi, nombor 1 mood you lari, nombor 2 ialah you tak minat lagi dengan hidup ni. Bukanlah oh ya, sampai hujung nanti sampai nak bunuh diri pun ada. Tapi kebiasaannya you dah tak minat lagi dengan cara ataupun macam mana you hidup sekarang ni. You rasa macam tak bernilai lagi dah, rasa tak syok je, kan? You rasa macam tak ada, tadi tak ada mood, sekarang dah rasa macam tak berminat lagi apa yang you buat, macam tak ada, orang kata apa, tak dihargai. You rasa macam tu lah, negatif je all the time. Nombor 3, kalau you ada berat badan yang turun tanpa sebab ataupun naik tanpa sebab, dan you punya appetite, selera you memang terganggu, selalunya jatuh lah. Ada tak siapa kat sini yang macam tu? Seterusnya, you rasa tidur you dah terganggu, insomnia, susah nak tidur. Kalau tidur, bangun malam susah nak tidur, bangun pagi liat, macam tak mau bangun langsung. Paling yang you nak tengok, kalau orang yang rasa hampir nak putus asa atau depressed ni, dia selalunya malas nak bangun. Kalau boleh dia nak tidur sampai bila-bila pun. Sebab bagi dia tidur tu melupakan sementara waktu. Baik, seterusnya, you ada tak masalah agitated? Sangat sensitif sekarang ni. Melenting-lenting, okey. Sikitnya pasal you besarkan, okey. Dulu you tak macam tu. Soalannya bukan you jenis macam tu. Jadi kalau you bertukar wajah ataupun attitude you tentang asyik-asyik nak marah je tu, cuba cek. Nombor seterusnya, fatigue. You lesu, you letih, you tak bermaya, aura you jatuh je, okey. Seterusnya, kalau you pun ada masalah perasaan apa tadi yang tak berharga, you rasa you no value lagi dah. Dan lagi 2 ialah tak boleh fokus kerja. Memang orang boleh tegur lagi, bos memang selalu dah rasa nampak you dah berlainan, dan walaupun you boleh pergi kerja tapi memang tak boleh berfungsi seperti biasa. Dan ujung-ujung sekali, kalau you ada terlintas nak bunuh diri, suicidal, rasa yang last kali tu lebih baik you jumpa doktor. Sebab you dengar saya macam ni je pun takut dalam 24 jam ni macam-macam boleh berlaku. So please, kalau ada 5 daripada yang saya bagi tadi 9, you dah didaftarkan kalau boleh, dan berlakunya lebih daripada 2 minggu. Saya ulang, dia berterusan, bukan sebulan sekali, bukan sebulan 2 kali, tapi 2 minggu berturut-turut. Lebih daripada tu, you kena jumpa doktor. Faham? Okey? Boleh? Right. So, apa penyebab utama kenapa you jadi macam ni? Kita nak fokus bukan kepada psikologi yang terlalu luas, tapi kita fokus pada penyakit. Sebab kan program kita ni D&D lebih kepada penyakit lah kan. Ramai orang disebabkan penyakit boleh menyebabkan mereka jadi putus asa, ataupun mereka jadi macam nak depress lah. Kalaupun tak depress lagi, belum lagi murung, tapi boleh membawa ke arah sana. Ramai mereka yang ada 1-2 penyakit yang serius, terutama sekali penyakit kronik seperti kanser ataupun diabetes yang nak kena potong kaki, ataupun sesuatu yang dah dekat 8 tahun. Tapi kalau dekat gout macam saya ni 10 tahun pun dia naik turun tak apa juga. Ni penyakit-penyakit yang dia dengar fatal, maksudnya boleh membawa maut, dia cukup risau. Yang ni lah kadang-kadang antara sebab utama yang saya nak fokus malam ni, supaya you bersemangat. Jangan sampai putus asa, sebab Allah tidak pernah orang kata apa, meninggalkan kita, maksudnya membiarkan kita ataupun pernah putus asa dengan kita. You jangan nak ragu-ragu lagi dah pada malam ni, sebab Tuhan tidak pernah meragui anda. Yang dia bagi tu, kalau cubaan pun dia tahu you mampu memikulnya. Sebab kalau tidak dia tak bagi, dan dah diperkatakan pun, aku cuma bagi tanggungan beban yang kamu boleh pikul sahaja. Itu dah ditulis. Tapi kita ni
Saya tahulah sebab saya pernah melalui kanser kan. Saya pernah melalui gout sekarang dan saya tahu betapa sakitnya, betapa seksanya. Ini yang menyebabkan kalau ada beberapa sebab sampaikan you putus hubungan dengan tali Allah. Saya ulang. Kalau you putus hubungan dengan tali Allah, itu adalah penyebab utama penyakit yang kita cerita pada malam ini. Jadi boleh tak you ikatkan balik elok-elok? Benda tu tak pernah putus, cuma you rasa je macam putus. Allah tak pernah potong. Kita tu saja merasakan. Ni ketawa-ketawa ni pun kita pernah melaluinya. Jadi kita tak heran kenapa kalau you jadi, kita boleh terima, kita boleh faham dan kita boleh nak bagi semangat pada you malam ni supaya jangan potong tali. Sebab kalau you dah potong tali tu, Allah kata aku tak nak kamu potong. Kalau kamu potong juga bukan salah aku lagi dah, salah kamu. Itu yang dinamakan menzalimi diri. Dahlah you di antara sebab kenapa boleh jadi macam ni. Kita ni, you dan saya yang senang jadi depression, yang senang berputus asa, kita dah ada karakter. Tahu karakter tak? Ciri-ciri yang bukan disebabkan oleh genetik bawa turun daripada mak bapak. Kita sendiri daripada kecil mungkin ajaran ataupun kawan ataupun guru atau sampai sekolah kena bully, kena trauma, semua tu jaga baik. Kalau you tak dapat lepaskan cerita tu, sebab tu let go, feel good tu very important. Kalau tidak nanti dia akan terbawa-bawa bila katakan umur 38 dah mula kena penyakit. Ataupun 42 dah kena katakan stroke. Dah mulalah bersoal jawab dengan sebab apa? Bila dari kecil lagi kita dah ada ciri-ciri yang negatif. Tak diajar jadi positif. Bekerja pun jadi negatif. Selalu mengatakan dan melihat diri tu macam negatif je. Kalau salah sikit, you salahkan diri sendiri. Aku memanglah macam ni yang tengok orang lain. Dia orang boleh berjaya, aku tak boleh berjaya. Nampak? Ciri-ciri tu bila kena penyakit nanti, dia terbawa-bawa. Dan bila you negatif tentang cara perspektif dan you melihat diri you tak positif, maka you tengok orang pun positif ke negatif? Bagi tahu kat saya, you tengok family you walaupun you dah kahwin, you tengok suami you tengok anak-anak you, positif ke negatif? Negatif. Sebab apa? Manusia ni dia tak boleh fikir terlalu, ialah dia berlompat-lompat pemikirannya, tetapi bila dia fokus tu, dia fokus pada satu. Kalau dia kata negatif, semua jadi negatif. Dia tak nampak. Dia tak boleh kata, oh I am negative so the world is positive. No way. It doesn't work like that. Macam saya pakai spek ni, kalau spek ni warna katakan hijau, saya nampak semua hijau lah. Takkan saya pakai spek hijau nampak yang ni warna merah pula, betul tak? So cara you pandang diri you, selalunya orang macam ni check. Yang you rasa negatif sekarang ni, adakah you dari kecil atau dari muda dah mula negatif? Jawab. Ada tak? Okey, kalau ya tak apa, jangan risau, mengaku dulu yang aku tu, oh patutlah sekarang senang aku jadi sensitif, senang aku putus asa, senang nak lawan penyakit sikit-sikit pun aku dah jadi macam panik. Tapi sekarang aku dah kena kanser, macam mana pula? Lagilah. So you jangan nak risau. Saya nak bagi jalan macam mana you boleh menyelesaikan. Sekurang-kurangnya ada percentage yang you boleh reduce. Kita tak bolehlah janji 100% malam ni dengar, malam ni lepas. Kalau macam tu saya dah jadi bomoh lah kan. Tapi nombor dua ialah you orang kata apa, dari segi ada pemikiran yang tak logik. Dari muda lagi kalau you fikir-fikirkan, you jenis yang kalau putih-putih, kalau hitam-hitam, faham tak? It's either black or white. Dia tak ada in between, tak ada grey. Dia mesti, kalau aku kata A, kalau A tak jadi, benda ni fail. Faham? Ataupun kalau berjaya, okey, best. Kalau tak berjaya, down habis. Dia tidak ada ruang untuk you bernegosiasi, faham tak? Untuk kita bertolak ansur. Jadi itulah sebenarnya antara isu. Dan nombor seterusnya, orang yang jadi macam ni, kenapa dia tak boleh handle penyakit dia sekarang, walaupun sebenarnya masih berpeluang, walaupun doktor kata stage 3 lah ni. Lepas tu dia dengar pula sekali lagi test, bila datang biopsi, alamak, I'm sorry, it's stage 4 lah. Hey, sabar, stage 3 ke, stage 4 ke, stage 1 ke, 2 ke, it is the same way you nak kena attack dia. Sebab penyakit tu tetap penyakit. Okay, jaga baik. So file lama ni yang penting sekali. Saya selalu kata, kalau file lama tak lepas, you masih lagi pendam. Masalahnya ada 4 perkara. You senang pendam, you tak boleh maafkan. Nombor 2, you tak penyabar. Memang dari muda lagi jenis yang perungui. Tahu perungui tak? Jenis yang sikit je melenting. You nak kena betulkan ni. Sebab kalau tidak, tak heranlah kenapa you putus asa. Sebab sikit je, you dah putus asa. Faham?
So kita kena, nombor 3 ialah belajar bersyukur. Sebab kita selalunya lupa kepada apa yang kita ada. Selalu saya kata, kalau you sakit mata atau you sakit tangan atau kaki dah tak boleh pakai, katakan tak boleh pakai ni, bukan saya kata baru bengkak, tak boleh pakai pun, masih ada kaki sebelah lagi, masih ada seluruhan badan lagi. Dan anugerah ini selalunya 90% dilupai, yang 5-10% tu yang dibesarkan, yang bermasalah tu. Jadi kita tak faham perkataan syukur. You mesti kata, doktor, you tak faham. Kalau saya tak kena kanser, kalau saya tak kena gout ataupun blood pressure yang pernah saya lalui dulu, faham tak? Saya takkan cerita pada you, ataupun saya tak akan boleh cerita pada you dengan fahaman yang lebih pada teori. Dia tak boleh teori. Dia bukan motivasi ni. Dia sebenarnya you kena buat. Kalau you tak boleh maafkan, you masih dendam, tak lepas. Kalau you tak penyabar, tak lepas. Kalau tak bersyukur, tak lepas. So maka kita kena bersyukur. Ramai daripada kita yang masih lagi melihat orang lain. Saya selalu kata boleh bandingkan, tapi bandingkan dengan yang lebih teruk. Jangan bandingkan dengan yang lebih terror atas langit. Kalau you nak bandingkan kau, katakan you sakit A ni, tengah resah, gelisah, sakit belakang, sakit lutut, tak boleh nak panjat gunung lagi dah. Dulu you memang kaki sports kan, sekarang you boleh panjat tapi seminggu kena rehat, you complain. You boleh panjat tapi seminggu you kena rehat sebab bengkak dan sebagainya. You rasa macam ni rheumatoid arthritis, sakit yang memang kronik. Jangan main. Kalau ada psoriasis ke, ada masalah autoimun, memang kaki you kalau boleh panjat tangga pun dah happy. Jangan kata nak panjat gunung. Tapi sekarang ni you dah boleh panjat, bukan gunung, you cuma baru boleh panjat bukit. You sepatutnya bersyukur yang you dah boleh panjat bukit, walaupun tak boleh panjat gunung macam you pernah panjat dahulu, tapi cukup lah. Okay, sekarang kita nak bagi jawapan. Dengar ya. Jawapan nombor 1 ialah you kena bergerak. Maksudnya bukan saya suruh kalau you tak boleh berjalan kena berlari pula, tak. Tetapi setakat yang you mampu, you tak boleh duduk diam. Maksudnya you, orang murung ni, orang yang dah give up ataupun orang yang tengah sedih, dia kalau keadaan badan dia, posture dia statik, dia lagi teruk. Ini kajian dah dia buat. Kalau mereka yang tengah nak marah pun diminta tukar position, daripada duduk berdiri pergi berjalan 2 minit ke, balik ke meeting room, tengok marah lagi tak, macam tu. Berarti kalau kita nak menyelesaikan masalah yang lebih besar ni, penyakit kita, nak lawan kanser, nak lawan ni, penyakit-penyakit yang kronik ni kan, boleh tak you bergerak sentiasa bila memikirkan tengah, saya cerita ni kalau tengah mentally down, you bergerak. Buatlah apa pun. Macam saya ada basikal kat dalam bilik sendiri, kayulah basikal. Asalkan you tidak menambah lagi beban stres you tu. Sebab ini disebabkan keluarnya satu hormon yang Tuhan bagi. Ni pun you kata Tuhan lupa kat you. Sambil you berjalan pun dia keluar endorfin. Belum lagi saya cerita serotonin dan dopamin yang meredakan keadaan, yang bila you ambil ubat-ubatan daripada doktor yang moden ni, yang sampai ada kesan sampingan pun, ubat-ubat tu bagus tapi ada kesan sampingan. Kalau belum dapat ubat tu, cuba dulu bergerak dan gunakan ubat atau hormon nama endorfin yang dikeluarkan oleh farmasi dalam badan kita sendiri. Nombor 1. Nombor 2, stay moving. Dari sudut minda pula, minda you pun kena stay on moving. Maksudnya kena motivate diri you, otak you supaya memikirkan benda-benda yang positif sahaja. Tak dibenarkan langsung membiarkan setan masuk. Setan memang suka bagi you jatuh, bagi you meluat pada Allah SWT, sebab you rasa macam semayang dah beberapa kali dah, doa sampai menangis-nangis, air mata sampai dah habis, baca Quran sampai dah beberapa kali khatam semua pun tak baik-baik juga lagi. Dia mula kacau. Faham tak? So you kena stay on moving your brain. Satu physical, satu your brain, keep on moving. Fikirkan dan dengarkan lecture-lecture macam bukan saya saja, banyak lagi guru-guru lain you cari. Saya nak anda pergi cari banyak lagi yang boleh bagi motivasi pada you yang bersesuaian dengan masalah you. Silakan. Zaman sekarang ni banyak. Lepas tu barulah you fokus kepada diet. Sebab kalau minda set dia tak betul, pola minda you tak betul, tak guna juga. Kalau masih lagi rasa useless, maka sambilan tu boleh buat sekali. Kadang-kadang bila you betulkan diet, minda pun betul, cantik juga kan diet.
gut, perut, usus ada kaitan dengan minda kan, betul tak? Jadi kalau you betulkan usus you, insyaAllah. Okey. Membetulkan diet tidak lain tidak bukan ialah konsep D&D diet yang terbaru. D&D diet yang terbaru cuma paling banyak kali untuk orang sakit 2 kali je makan. Dulu saya benarkan 3. Sekarang saya tengok-tengok dan saya tengah praktis sekarang, saya buat 1,5. Dia panggil OMAD, 1 meal a day plus setengah lagi waktu pagi tu buah-buahan, insyaAllah. Tengah hari saya nak minum air, kalau tak puasa boleh, no problem. Nak ambil sikit kacang, no problem, boleh. Tapi saya makan untuk nak mengajar you all, saya kena rasa dulu perit tak, boleh tak you tahan. Rupanya boleh. Paling tinggi 2 kali sehari untuk orang sakit. Lepas tu air dibenarkan kalau tak puasa. Isnin, Khamis puasa. Lepas 3 hari sebulan, waktu hari putih tu ikut 3 hari turut-turut. Cun, you buat ni dulu, you tengok depression you turun tak? Sebab apa? Kajian telah dibuat apabila you ada sifat berpuasa lapar ni, gut you punya bakteria you akan membantu mempercepatkan pengeluaran B12, vitamin tu, serotonin yang bagi happy hormone lebih banyak keluar. Dia tak payah you nak ambil ubat-ubatan lagi dah. Seterusnya, blood sugar down, langsung tak nak. Refined food, you tahu kan, yang telah ni dalam plastik, dalam kelonsong, dalam tin semua kat supermarket tu out. Okey, ikut betul. Ni bukan untuk penyakit tu yang fizikal saja. Saya kata apa ni, penyakit depression pun, yang dah nak putus asa semua tu, tidur memang nak kena jaga. So insyaAllah kalau you buat ni semua beres. Dan saya kata tadi ada satu vitamin B3 yang you kena hafal sekarang. Pergi beli B3 sahaja kalau ada lah. Kalau tak ada, ambil B kompleks pun boleh. Banyak dijual, banyak kat online pun. Tapi pastikan organik lah. Kalau you pun takut semua sintetik. Saya ulang, B3 ialah niacin. Saya ulang 3 kali tau. So B3 niacin, tolong ambil tu dulu, tengok hilang tak you punya. Kadang-kadang you tak tahu sebab pun. Bukan semestinya ada masalah pun dalam dunia ni. Kalau Tuhan nak bagi, you tak tahu pun. Kebanyakan penyakit depression ni tak ada sebab pun kan. So mungkin vitamin B Bangkok B3. So B3 ni adalah pembantu dalam body kita, nama tryptophan. L-tryptophan tu ada yang keluar, nanti jadi serotonin. Bila serotonin tu keluar cantik, you selesai. Bukanlah selesai, you merasa ringan badan you. Dan kalau boleh, saya kata apa tadi, jangan beli makanan-makanan yang bertarikh luput. Okey, buat sementara waktu, bagi baik dulu. Lepas tu saya suruh betulkan you punya masalah usus. Ni masih lagi masalah usus, pemakanan. Bakteria yang bagus tu harus dijaga. Berarti makanan mesti penuh dengan serat. Yang tak ada serat jangan makan. Okey, banyakkan sauerkraut, yang jeruk gubis tu, semua yang fermented food untuk jaga bakteria. Okey, seperti natto, okey, kombucha tea, okey, lepas tu apple cider vinegar pun boleh. Lepas tu chromium dan zinc, 2 lagi tambahan. Kalau you nak beli, pergi cari chromium, pergi cari zinc. So 3 tadi, B3, chromium, zinc. Selalu ni 3 ni tak cukup dalam badan orang yang tengah depres. Dan of course lah, yang wajib sentiasa kena backup. Sebab bila dah dalam keadaan macam ni, body you pun kadang-kadang inflame, ada inflamasi. Maka kena pakai omega 3, DND 369, yang soft gel tu. Sekarang dah ada, mencukupi. You dah boleh order omega 3 ya, jangan lupa. Ini bukan soal you nak tak nak, is a must. Lepas tu vitamin D3K2 yang saya buat Santera tu. Sebab tu saya buat 2 ni untuk diri saya sebenarnya. So saya akan ambil omega 3, lepas tu ambil D3K2, dan satu lagi bila you jaga bakteria, insyaAllah B12 yang terdapat banyak dalam seaweed, rumpai laut. Okey, lagi untuk orang yang tengah sedih ni, Brazil nut, wheatgrass, algae, rumpai laut. Lepas tu nutritional yeast, saya dah cerita itu, B1 tu. Dan ada makanan-makanan apa lagi yang boleh tambah, iaitu mushroom apa, cendawan, green peas, ni semua khas untuk depression ni. Lepas tu potato, nak tinggikan potasium, avocado tinggi potasium, brown rice, beras perang, dan pisang pun boleh, banana. Satu lagi yang saya tak pernah beritahu kat you, namanya lemon balm tea. Lemon balm, you copy lemon balm, BALM.
you boleh beli pun. Saya ada jual kat internet. Saya tak ada. Okey, tapi chamomile saya ada dengan apa tu, haba jala tu. Dalam tu ada chamomile. So you boleh ambil haba jala sekali lah. Kalau you tak dapat cari lemon balm tea pun ambil haba jala. Sebab apa? Adalah haba jala tu ada habatus sauda. Dan saya ingin habiskan dengan satu soalan. Bagi mereka yang tengah tak ada jawapan, kenapa you masih lagi sedih, hati you macam orang kata broken heart. Saya nak tanya, berapa hati yang you patahkan? Berapa orang yang telah you guriskan hati mereka? Dia tak semestinya bercinta. Dia bila you menjatuhkan seseorang lain dalam hidup you yang lepas-lepas. Kalau you pernah, maka cepat-cepatlah you mohon maaf pada orang tu kalau masih ada, dia masih hidup, ataupun mengkecewakan orang lain, you bagi dia betul-betul down dan dia jatuh. Kalau you masih ingat dia, kalau dia masih ada, cepat-cepat. Sebab apa? Ini antara kata orang balasan. You percaya tak percaya, bagi saya ada masuk akalnya. Nasib baik dia balas masa sekarang, bukan balas masa satu dunia lagi tu. Faham tak? Satu ialah berapa hati yang telah you patahkan. Saya ulang, bukan soal bercinta, soal dalam hidup pun. You menjatuhkan orang lain, you menipu orang lain, you melukai hati mereka. Sebab saya dapati nombor dua ialah tugas kita dengan Allah. Dah lepas belum? Kalau kita masih belum lepas, maksudnya kita masih berhutang. Jangan harap kita punya ni nak boleh baik secara mudah. Macam mana pula nak dapat kemudahan kalau you masih berhutang dengan Allah, kan? Kecuali kalau Tuhan tu nak tarik sebelum you bertaubat, semua tu lainlah cerita, kan? So tapi selalunya orang yang tidak lepas bebannya ataupun bukan beban, apa tu, tugasnya dengan Allah SWT, dia pun masih lagi kena buat benda tu, ya, solatnya, Qurannya, faham tak? Jadi last sekali ialah kita kena faham tak ada orang lain lagi dah. Kalau kita dah buat semua ni, cuma tinggal Allah saja yang boleh menarik balik. Maka kita kena banyak memohon, berdoa dan istighfar. Sebab istighfar tu adalah merupakan pembuka pintu kepada doa-doa supaya dapat dimakbulkan. Dan saya suka tinggalkan anda dengan satu nasihat pada diri saya dulu, iaitu baca elok-elok dan faham elok-elok surah Wadduha. Saya ulang lagi sekali, surah Ad-Duha tu kalau you faham, dialah antara bacaan-bacaan yang you kena hafal dan faham untuk menyelesaikan masalah putus asa, kemurungan, kesedihan, yang give up ni. Baca elok. Saya tak pandai nak kupas, tapi saya faham. Sebab dia mula dengan Wadduha je, demi masa duha. Dia tak kata demi semalam atau tahun lepas. Dia kata duha. Duha maksudnya hari ni punya. Kalau you bangun pagi, sebab itulah saya suka sangat tengok matahari. Sebab dengan ayat ni dia confirm lagi yang apabila matahari keluar, dia memberi peluang untuk kita hidup sekali lagi. Maka you setiap kali bila Wadduha ni, bila keluar je, demi waktu duha tu ada makna. Dan baca lagi macam mana dia tak tinggalkan Rasulullah SAW. Dan you bayangkan, inilah dia punya kiasan untuk manusia yang dah rasa macam Tuhan dah tak bersama dengan dia. InsyaAllah banyak jawapannya. Baca elok-elok, faham elok-elok, dan you bagi tahu kat saya, you faham tak nanti. Sebab saya amat suka ayat ni, ada kaitan dengan kejar matahari pagi pun. Okey, so jangan lupa, semoga anda dapat sikit sebanyak semangat untuk jangan give up, jangan putus asa, jangan sampai masuk kepada kemurungan. InsyaAllah boleh. Alright, ikut saya punya diet saya bagi vitamin, mineral semua tu. Mana tahu selalunya 50% ada kaitan dengan vitamin, mineral dan bakteria yang tak dijaga resmi itu. Okey. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry terambil waktu terlebih sikit sebab memang saya minat pada topik-topik macam ni, dan saya mengharapkan anda juga boleh kita sama-sama mendoakan, sebab doa juga merupakan salah satu daripada alat yang boleh membantu mereka-mereka ataupun kita sendiri supaya boleh keluar daripada perangkap kemurungan. Okey, so kita doakan bersama kepada mereka, ya. Sambilan masa kita lepas solat-solat pun kita doakan kepada semua yang kita kenal ataupun kita tak kenal. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga anda dunia ni bahagia, akhirat syurga, dan sebab itulah kita kena pandai let go and feel good all the time. Bye, terima kasih. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?